KB Channel. Tapi tengok dia, dia tak menawarkan diri dia pun sebagai seorang Perdana Menteri. Mana ada satu orang pengerusi gabungan, pengerusi parti, gabungan yang terkuat, tidak menawarkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Mana orang ni baiklah. Orang ni baiklah, orang tak gila kuasa lah. Kalau orang ni, tengok Muhyiddin Yassin, dia nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak tawarkan diri dia pun. Hebat dah. Sangat hebat tau tuan-tuan. Sangat hebat tau. Susah nak cari seorang pemimpin yang pegang jawatan tertinggi dalam parti, jawatan tertinggi dalam gabungan Barisan Nasional, tidak menawarkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Dia didakwa apa sebab apa? Sebab dia pengerusi Barisan Nasional, dia Presiden UMNO. Sebab dia enggan jadi kata, dia enggan membubarkan Barisan Nasional, dia enggan membubarkan UMNO. Sebab tu dia kena dakwa. Dia kena dakwa selepas pertemuan dengan Tun Mahdi, bukan sebelum pertemuan dengan Tun Mahdi. Nampak tak? Itu disebut selective prosecution. Didakwa sebab dia enggan tunduk kepada kehendak bersatu pada waktu itu yang lead Kerajaan Pakatan Harapan. Ini fakta. Jadi dia didakwa kerana mempertahankan Barisan Nasional, dia didakwa kerana mempertahankan UMNO. Kita jangan duk bertenah kata dia makan duit anak yatim, makan duit ibu tunggal. Di bulan-bulan puasa ni, bulan-bulan puasa ni, kes akal budi tak ada mengena one sen pun dengan duit anak yatim, dengan duit ibu tunggal atau dengan duit rakyat. One sen pun tak ada kena mengena langsung. Tu pun ada lagi pihak yang tak puas hati. Sedangkan Muhyiddin Yassin ceramah di Johor masa PRN Johor, dia kata kalau Barisan Nasional menang, Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri. Na'udzubillah. Hari ini terbukti MKT UMNO dah buat keputusan. Yang dicalonkan adalah Ismail Sabri, bukannya Dr. Zahid Hamidi. Jadi kita nak Zahid Hamidi ni buat pengorbanan apa lagi? Kita nak dia buat pengorbanan apa lagi? Betul tak? Jadi orang-orang PN yang sedar lah, yang gila jadi Perdana Menteri tu adalah Muhyiddin Yassin. Macam kamu juga Ismi dah tahu Najib dan Zahid tu penyamun, kamu puja juga. Tuan, dosa duk cerita macam tu lah. Malas dah dengar dah. Politik ni adalah untuk kebaikan rakyat dan negara. Pemimpin datang dan pergi silih berganti. Apa yang geng tak puas hati lagi dengan Tok Najib dan Tok Zahid? Dah tahu dah calon Perdana Menteri selepas GE15 Datuk Seri Ismail Sabri. Bukannya Datuk Najib Razak nak kembali jadi PM. Tengok Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional. Sepatutnya dia lah yang paling layak jadi Perdana Menteri sebab dia pengerusi gabungan Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Tapi tengok dia, dia tak menawarkan diri dia pun sebagai seorang Perdana Menteri. Mana ada satu orang pengerusi gabungan, pengerusi parti, gabungan yang terkuat, tidak menawarkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Makna orang ni baiklah. Orang ni baiklah, orang tak gila kuasa lah. Kalau orang ni, tengok Muhyiddin Yassin, dia nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak tawarkan diri dia pun. Hebat dah. Sangat hebat tau tuan-tuan. Sangat hebat tau. Susah nak cari seorang pemimpin yang pegang jawatan tertinggi dalam parti, jawatan tertinggi dalam gabungan Barisan Nasional, tidak menawarkan diri dia sebagai Perdana Menteri selepas general election yang ke-15. Hebatlah cerita dia. Mana dia buat pengorbanan yang besar lah. Orang nampak, rakyat nampak dia buat pengorbanan yang besar. Dia didakwa apa sebab apa? Sebab dia pengerusi Barisan Nasional, dia Presiden UMNO. Sebab dia enggan jadi kata, dia enggan membubarkan Barisan Nasional, dia enggan membubarkan UMNO. Sebab tu dia kena dakwa. Dia kena dakwa selepas pertemuan dengan Tun Mahdi, bukan sebelum pertemuan dengan Tun Mahdi. Nampak tak? Itu disebut selective prosecution. Didakwa sebab dia enggan tunduk kepada kehendak bersatu pada waktu itu yang lead Kerajaan Pakatan Harapan. Ini fakta. Jadi dia didakwa kerana mempertahankan Barisan Nasional, dia didakwa kerana mempertahankan UMNO. Betul tak? Dan hari ini bila UMNO BN telah kembali mendapat sokongan yang luar biasa dari rakyat Malaysia, dia tidak menawarkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Dahsyatlah tuan-tuan. Siapa boleh buat tuan-tuan? Siapa boleh buat benda ni? Kalau kita duduk di kedudukan jawatan Presiden dengan jawatan pengerusi Barisan Nasional,
Dan kita boleh buat tak macam Dr. Zahid Hamidi buat? Tak boleh buat. Saya fikir ni orang kata I can't brain. And I cannot brain, I can't brain. I can't brain. Mereka kata can't, bukan can't. I can't brain. I can't brain. Saya tak boleh nak fikir tau. Satu orang yang ni pengerusi Barisan Nasional, Presiden UMNO, didakwa kerana mempertahankan Barisan Nasional, mempertahankan UMNO. Bila BN dah kuat, UMNO dah bangkit, tidak menawarkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Ini satu benda yang saya fikir sangat satu pengorbanan yang sangat besar sebenarnya. Dan benda ni akan mencetuskan satu kekuatan kepada grassroots parti sebenarnya. Sebab grassroots parti ni banyaknya tidak ada jawatan ahli biasa tau. Bila presiden boleh buat pengorbanan macam ni, kita di bawah ni akan buat pengorbanan yang macam tu juga tau. Maknanya kita berjuang ni sukarela, bukan kerana nak jadi YB ke, bukan kerana nak dapat jawatan ke, tapi kerana rakyat dan negara. Itu yang terbaik lah tuan dan puan. Memang betul yang orang kata, semua orang main politik ada agenda. Semua orang main politik ada agenda. Tapi bila Mr. Presiden buat pengorbanan macam ni, jadi kita di bawah ni, kita rasa malu habis lah. Kita rasa macam kan, kalau Presiden pun tak tawarkan diri dia sebagai Perdana Menteri ni, dahsyat ni, dahsyat kan. Lepas tu Mr. Presiden mempengusikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Lepas tu sebulat suara Majlis Kerja Tinggi termasuk Mr. Presiden yang chair meeting mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai kandidat Perdana Menteri selepas GE 15. So kata ni satu kejutan yang luar biasa lah kan. Maknanya pengorbanan yang buat besar lah yang dibuat oleh Mr. Presiden. Dahsyat, benda ni sangat dahsyat tuan. Tak boleh nak fikir tau saya tau. Saya rasa macam malu habis tau. Kita rasa, tapi bila Presiden buat macam tu, dia bakar semangat grassroots dah. Mana grassroots dia akan berlawan habis-habisan untuk memastikan Barisan Nasional ni jadi kerajaan balik. Yang kedua ni, yang hebatnya, jiwa besar tu. Makna pemimpin dulu ni berpecah belah kan. Ada yang pro Tan Sri Budi Yassin, ada yang pro UMNO kan. Bila kata UMNO buat pesan menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kan, hanya 15 ahli parlimen saja yang menarik sokongan, yang lainnya kekal mempertahankan Tan Sri Budi Yassin. Benda tu jadi kecoh lah kan. Ada dua blok lah, orang kata ada tim A, tim B. Tapi tuan fikir tengok macam mana Mr. Presiden boleh menyatukan semula semua ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Sangat hebat tuan-tuan. Benda sangat hebat tau. Maknanya yang buat pengorbanan besar ni adalah Mr. Presiden. Dia buat pengorbanan yang besar. Sebab tu hari ni semua pemimpin boleh bersatu padu balik kan. Tutup buku lama, dia orang buka buku baru. Baru boleh move on. Jangan jadi macam Muhyiddin kan, buku lama tak mau tutup kan, tapi nak buka buku baru. Tentu dia dia shut down lah. Shoot down. Shoot down, ditembak jatuh kan. Bahkan harta anak yatim tu saya kata macam tu lah kan. Saya dah jelaskan banyak kali dah pasal kes akal budi ni kan. Kita jangan duk bertenah kata dia makan duit anak yatim, makan duit ibu tunggal. Ni bulan-bulan puasa ni, bulan-bulan puasa ni. Kes akal budi tak ada mengena one sen pun dengan duit anak yatim, dengan duit ibu tunggal atau dengan duit rakyat. One sen pun tak ada mengena langsung. Malah yayasan tu ditubuhkan kerana apa? Untuk menolong kepada anak yatim, ibu tunggal, pembinaan masjid di dalam dan di luar negara, percetakan Al-Quran untuk komuniti minoriti Islam di negara-negara bukan Islam, dan banyak lagi perkara-perkara kebaikan yang dibuat oleh akal budi sejak beliau jadi pengerusi BSN lagi dan pengerusi 3 syarikat GIC ketika itu. Makna pendapatan dia separuh tu dia dermakan kepada masyarakat di dalam dan di luar negara melalui Yayasan Akal Budi. Cerita dia. Jadi kita kena baca lah kronologi kes Akal Budi tu, apa statement yang dikeluarkan dalam
mahkamah. Kita kena baca statement kedua-dua belah pihak. Jangan hanya tengok statement yang dikeluarkan oleh pendakwa. Kita kena tengok juga statement yang dikeluarkan oleh orang tertuduh dan legal team yang membela yang dituduh. Baru kita akan nampak kebenaran. Jadi, bila orang kata dia makan duit yatim, mana fakta dia? Bukan saya kita bodek dah. Mana fakta dia? Tak ada fakta dia. Contoh dia. Kalau ada fakta, lain cerita. Tak ada fakta tau. Jadi kita duk kata, duk canang kata dia makan duit anak yatim, makan duit ibu tunggal. Kita boleh apa tu? Kita boleh neraka lah. Fitnah ni lebih berat daripada membunuh tuan-tuan. Dia tak tawarkan diri dia sebagai calon Perdana Menteri. Tu pun ada lagi pihak yang tak puas hati. Sedangkan Muhyiddin Yassin ceramah di Johor masa PRN Johor, dia kata kalau Barisan Nasional menang, Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri. Na'udzubillah. Hari ini terbukti MKT UMNO dah buat keputusan yang dicalonkan adalah Ismail Sabri, bukannya Dr. Zahid Hamidi. Jadi kita nak Zahid Hamidi ni buat pengorbanan apa lagi? Kita nak dia buat pengorbanan apa lagi? Betul tak? Jadi orang-orang PN yang sedarlah, yang gila dia Perdana Menteri tu adalah Muhyiddin Yassin. Kegilaan Muhyiddin Yassin lebih hebat daripada kegilaan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun dia gila nak jadi Perdana Menteri. Tapi bila dia tak dapat jadi Perdana Menteri, dia macam relax je lah. Tapi Muhyiddin Yassin ni, kegilaan dia nak jadi Perdana Menteri tak habis lagi. Dia dah jadi Perdana Menteri, dia gagal, tapi dia nak kembali jadi Perdana Menteri. Apa lagi yang bersatu nak tipu? Ini rakyat dia tolak PN sebab bersatu, bukan sebab PAS tu. Macam PAS pula dah terperangkap lah, dah kena tipu. Sebab PAS dia sanggup serta PN sebab masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Dan ketika pertama kali Perikatan Nasional mencuba nasib di PRN Sabah, Perikatan Nasional menang kursi lebih banyak daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional bertanding lebih banyak kursi daripada PN. PN menang banyak berbanding Barisan Nasional. Di masa tu kepercayaan PAS mungkinlah PN ni kuat dan bakal menggantikan PHNBN. Tapi sebaliknya, bila saja Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan lagi Perdana Menteri, PN kalah di Melaka, PN kalah di Johor. Jadi yang gila nak jadi Perdana Menteri ni siapa? Muhyiddin Yassin. Bukannya Zahid Hamidi, bukan Najib Razak, bukan Tok Mat Asad. Yang gila yang menterinya lah Muhyiddin Yassin. Betul tak? Tidak, penin dah. Okey tuan lah. Dosa lah. Pemimpin UMNO dah bersatu. Itu yang PN sakit hati. Kan baru ni PN pergi jumpa Perdana Menteri, cuba nak tipu Perdana Menteri. Kalau nak bubar parlimen tu kena bincang kami dulu. Ingat kami ni core party dalam kerajaan anda. Apa-apa perkara untuk tarikh bubar parlimen kena bincang dengan saya dulu. Saya pengerusi Perikatan Nasional. Tapi PM kita cerdik juga. Dia tak ikut pun kata Perikatan Nasional. Mana bila MKT UMNO buat keputusan tak sambung MOU selepas 31 Julai 2022, maksudnya PN kena faham-faham sendirilah. Makna tarikh cadangan bubar parlimen tu adalah bulan Ogos lah. Takkan bulan Mei 2023. Tentu bulan Ogos 2022. Alhamdulillah lah. Baguslah benda ni kan. Kita pun seronok lah. Kita rakyat nak bagi Barisan Nasional naik balik. Dengan harapan yang besar. Kita nak Barisan Nasional ikhtiar, pulihkan ekonomi, turunkan harga barang, wujudkan peluang-peluang pekerjaan dan kembalikan Malaysia di landasan yang betul. Sekarang ni tuan-tuan, sekarang nak raya ni, seronok juga nak balik kampung raya ni, tapi penin pasal duit tak ada. Saya pun penin tuan-tuan, penin lah. Tapi saya belilah baju raya budak saya beli jugalah RM50, RM40 beli kat pasar bazar lah beli yang
jenama biasa-biasa lah, hak mampu saya beli kan. Susah betul sekarang ni tuan kan. Saya sendiri pun rasa perit kan. Saya rasa orang lain lebih teruk lagi perit dia tuan. Sebab saya hutang tak banyak aja. Kalau hutang banyak kan penin dia. Orang lain tentu hutang banyak, hutang kereta, hutang rumah 2-3 biji betul. Saya hutang tak ada lah kan, sikit-sikit tu ada lah. Okey tuan dah. AB Channel.